Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang bersifat al-basir, yang maha melihat. Dikau jugalah yang al-alim, yang maha mengetahui. Begitu jugalah dikau yang azim, yang maha agung, al-a'la, yang maha tinggi. Rabbal alamin, Rabb yang mencipta, mengawasi, menjamin, memelihara seluruh alam. Alhamdulillah, segala pujian bagimu ya Allah. Kami bertasdik dalam hati kami betapa azimnya kerajaanmu al-mulk, yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan limpah rahmatmu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Allah, kurniakanlah rahmah dari sisimu bagi kami dan berikanlah kami petunjuk dalam urusan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang saya raikan dan saya muliakan, para penuntut ilmu yang berminat dan menyintai majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di yaumul khamis ini, di waktu duha, di waktu wasyamsi wa duhaha, di waktu matahari terang benderang, dan di waktu duha ini, Masya Allah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama di alam maya ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menatijahkan suatu pengetahuan ilmu yang baik untuk kita beramal soleh, solehah, takwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penuntut ilmu dan menyintai majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, saya raikanlah ke semua ahli keluarga, saudara mara, para muallim, muallimah, para asatizah, muslimin muslimah, sahabat-sahabat kenalan maupun yang tidak dikenali, menyaksikan pertemuan pada pagi ini. Kita mengenangkan suatu peristiwa yang berlaku kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu Safwan Asal Al-Muraddi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid. Apabila melihat Safwan Asal Al-Muraddi mendatangi, mula masuk memberi salam kepada Rasulullah di dalam masjid,
Waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, selamat datang wahai pecinta ilmu. Selamat datang wahai pencinta ilmu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan kehendaknya bagaimana menciptakan malaikat Allah berbondong-bondong daripada kerajaan langit Allah Subhanahu wa taala, saling dalam keadaan berterbangan. Mereka berebut-rebut untuk mendatangi majlis ilmu dalam keadaan mereka berlumba-lumba mendatangi, saling tindih menindih. Jasad mereka saling tindih menindih dan bersegera untuk menghadirkan diri mereka, yakni malaikat Allah, untuk mendatangi majlis ilmu. Dan bukan sekadar mereka menaungi majlis ilmu, namun mereka sebahagian di antara malaikat bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan manusia. Termasuklah mereka yang menyertai majlis ilmu, yang mana majlis itu diperdengarkan ayat-ayat Allah ataupun dibicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wasilah dengan ketaatan kepada Allah itu, hatta malaikat boleh duduk diam menemani para penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan baik dalam suratul Fusilat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu, yakni pelindung-pelindung kamu semasa kamu hidup di dunia. Dalam suratul Fusilat dinyatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan dibacakan kepada orang bertakwa kepada Allah, yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Bila satu keadaan orang mukmin telah dipindahkan di alam barzah nanti, maka datanglah malaikat Allah mengulangi kalam Allah dalam suratul Fusilat ini, menyatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kamilah peneman-peneman kamu masa hidup kamu di dunia dan di akhirat. Hakikat sebenarnya bila mana kita berada dalam ketaatan, seumpama berada dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu, hatta dalam pertemuan di alam maya ini, bukan sekadar Allah menjadi saksi utama, namun para malaikat hadir. Para malaikat hadir mendoakan para penuntut ilmu Allah, sehingga kan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemurahan, kasih sayang Allah kepada para penuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan wasilah dengan bicara di alam maya ini menatijahkan nilai ketakwaan saya dan kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk pada pagi ini saya membentangkan bagaimana manhaj sukatan pendidikan yang dilakukan oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali untuk menyatakan suatu maksud bagaimana cara kaedah untuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sebelum itu kita cuba mengenali siapakah Imam Al-Ghazali yang biasa kita sebut, diulang-ulang sebut oleh para asatizah, hatta para muallim. Masya Allah. Maka dibentangkan sebagai suatu mukadimah pada pagi ini, nama sebenar Imam Al-Ghazali ini iaitu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, yang dikenali sebagai Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tusia, Khurasan, iaitu pada tanggal 450 Hijriah, bersamaan dengan 1058 Masihi. Tahun ini 2020. Maka lahirnya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ini pada tanggal 1058.
maknanya hampir 1000 tahun yang lalu. Hampir 1000 tahun yang lalu. Beliau dikenali di dunia barat, adalah salah seorang ilmuwan Islam yang terkenal pada zamannya sehinggalah ke hari ini. Beliau juga merupakan disebut-sebut sebagai orang yang arifin billah, yang arif dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikenali sebagai tokoh pemikir Islam, dan dianggap sebahagian sarjana menyatakan sebagai tokoh mujaddid. Wallahu alam sejauh mana dakwaan ini. Namun demikian, nama penuhnya Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad, dan nama gelarannya Al-Ghazali At-Tusi. Nama panggilan yang dikenali sebagai Abu Hamid. Antara gelaran-gelaran yang lain yang telah dikurniakan, disebut-sebut kepada beliau, iaitu Hujjatul Islam ataupun disebut Zain Al-Abidin. Dan dinyatakan di sini bagaimana sirah tentang beliau telah mengembara ke merata-rata tempat untuk berguru dengan ulama-ulama terkenal pada zamannya. Antaranya termasuk Imam Al-Haramain. Setelah menjadi alim dalam mazhab Asy-Syafi'i, beliau menuntut ataupun beliau merantau ke Askar, dan di situlah beliau dilantik menjadi guru di satu institusi pengajian tinggi Nazamiyah. Dan muslimin muslimah, mukminin dan mukminah sekalian, dinyatakan pada mukadimah isi kitab ini, pada tahun 488 Hijrah, Al-Imam Al-Ghazali menunaikan haji di Mekah. Setelah itu beliau ke Palestin mengunjungi Baitul Maqdis. Kemudian menetap di satu masjid, Masjid Umawi di kota Damsyik, di suatu sudut, yakni di suatu sudut Sufah, iaitu sudut belajar di masjid tersebutlah. Maka beliau telah menyusun kitab Ihya Ulumuddin ini. Ringkasnya kepada saya dan kita semua, disebut oleh seorang tokoh iaitu Dr. Zawimir, seorang tokoh pendeta Nasrani ataupun disebut tokoh Kristian. Dia menyatakan sudut pandangnya tentang ketokohan Imam Al-Ghazali, bagaimana sesudah baginda Nabi SAW. Pada pandangannya, ada dua tokoh besar yang berjasa menegakkan Islam ini. Yang pertama, setelah Rasulullah SAW, maka tokoh pada kurun ataupun abad, mengikut kiraan tahun Masihi, yang pertama dinyatakan setelah baginda Nabi SAW, maka tokoh muallim pada sudut pandangnya iaitu Al-Imam Al-Bukhari, kerana jasanya mengumpulkan hadis. Maka yang seterusnya Al-Imam Al-Ghazali, kerana timbulnya kitab Ihya Ulumuddin ini. Namun demikian, kita kena menilai secara ilmu, wallahu alam, kerana ada pembentangan secara ilmiah betapa kitab asal Ihya Ulumuddin dinyatakan para ilmuwan terdapat beberapa, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang kita kena terima secara ilmu, kitabullah, yakni kitab Allah, sesempurna kitab yang terbaik. Kedua kitab yang terbaik adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Namun demikian, selain daripada kitab-kitab Allah dan kitab hadis Nabi SAW, maka di sana ada kekurangan. Namun demikian, ada juga kelebihan apabila bersandarkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Termasuklah tidak terkecuali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang asal ini. Ada beberapa kelemahan yang kita kena
terima secara ilmu adanya hadis-hadis maudhu'. Dan alhamdulillah sebahagian ulama meneliti perkara ini, mereka pun menolak tentang kewujudan hadis-hadis maudhu' ini. Namun demikian ada sebahagian yang mengekalkan hadis-hadis yang hasan lagi sahih maupun hadis hasan ataupun hadis ahad dan sebagainya. Maka pada pagi ini saya membentangkan, sebelum saya menyatakan beberapa kata hikmah Al-Imam Al-Ghazali dalam bab pada pagi ini, bagaimana untuk cara kaedah untuk hadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal azim disyarahkan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami tentang hakikat takut ini. Sukacita saya mengulangi bagaimana nukilan kitab ini disebut tentang rasa takut kepada Allah. Ketakutan pada siasat Allah serta harapan untuk memperolehi rahmah dan kasih sayangnya merupakan dua sayap yang dapat diguna untuk terbang bagi orang-orang yang benar-benar mendekatkan diri dan jiwanya kepada Allah agar dapat menuju kepada kedudukan yang terpuji. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Dinyatakan oleh musannaf kitab ini, Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami menyatakan bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah agar jiwa kita ini dalam keadaan sehingga mencapai kedudukan maqam mahmudah, maqam yang terpuji. Maka disebut kinayahnya, perumpamaan bagaimana kena ada dua keadaan, iaitu yang pertamanya disebut di sini, kedua-dua ini dapatlah diumpamakan sebagai dua buah kenderaan yang dapat diguna pakai untuk menempuh jalan ke akhirat, namun terpaksa melalui lembah yang sukar yang untuk dicapai. Dengan maksud apa? Isi kitab ini menyatakan kita ni kalau nak sampai kepada rasa takut kepada Allah, pertama kita kena pasang sayap. Ini perumpamaan. Satu sayap untuk dua-dua sayap ni untuk kita terbang menemui, mendekatkan diri kepada Allah sehingga jiwa ini berjiwa mutmainnah. Ada jiwa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sayap iaitu al-khauf, iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sayap yang kita kena guna pakai untuk terbang sebagai satu kenderaan kepada mendekatkan diri kepada Allah, mencapai jiwa yang mahmudah ini, iaitu ar-raja, iaitu mengharap. Adanya harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-dua sayap ini kita boleh guna pakai. Sesungguhnya tidak ada yang dapat membimbing dirinya untuk hampir kepada zat yang maha pengasih itu, melainkan dengan ikatan harapan. Dinyatakan sungguh-sungguh. Orang Kelantan panggil jangan bukan gurau ni, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Tidak ada yang boleh membimbing, mentarbiah diri ini kepada zat yang maha pengasih ar-rahim, itu melainkan dengan ikatan harapan. Kita harap-harap Allah Subhanahu wa taala menerima keilmuan ataupun keimanan kita di sisinya, dan Allah menerima amalan-amalan soleh yang kita lakukan, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah terima, maka harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Rahman, Maha Pemurah, dia akan menilai siapa hamba yang bermujahadah di sisi Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan menghampirkan diri seseorang itu kepada zatnya. Dengan maksud apa? Diberi ilham, diberi kekuatan beramal soleh, takwa dan ikhlas, sehingga rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan tidak ada yang dapat menutup neraka Jahannam, neraka Jahim daripada dirinya, melainkan cemeti yang diguna untuk menakutkannya
oleh itu hakikat kedua-dua perkara ini sangatlah perlu. Yang kedua iaitu yang dapat menutup azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila kita beringat dengan pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat Allah ni sifatnya Al-Hakim, Maha Adil, Al-Adlu, Maha Adil, Maha Menghakimi, Maha Bijaksana. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan ganjarkan pahala di sisinya. Barang siapa melakukan kejahatan, maka akan dibalasi dengan sesaan maupun azab daripada peringatan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diringkaskan lagi bagaimana kaedahnya, iaitu sesungguhnya takut kepada Allah itu ada kalanya disebabkan oleh sudah bermakrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya. Kita biasa dengar kalimah makrifah, iaitu dengan maksud apa secara mudah kita faham, iaitu pengetahuan kita tentang siapakah Allah itu. Sejauh mana kita kenal Allah secara ilmu, maka sejauh itulah makrifah akan Allah akan timbulkan dalam hati kita. Kita mengenali seseorang berdasarkan nama dia. Kemudian dalam masa yang sama kita mengenali seseorang berdasarkan sifat dia. Dan juga amal perbuatannya. Begitulah juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan oleh pengarang kitab ini, sesungguhnya takut kepada Allah ada kalanya kerana telah bermakrifah, telah ada pengetahuan tentang bagaimana mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disebut di sini iaitu bermakrifah pada sifat-sifatnya. Pertama mengenali Allah pada namanya, sifatnya dan afaalnya. Itu kaedah untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Contoh, kita bukan sekadar tahu Allah ni sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi juga Allah sifatnya Al-Muttaqim. Al-Muttaqim ni Allah mempunyai suatu kuasa, afaalnya, perbuatannya membalasi balik segala amal perbuatan mungkar ataupun maksiat, kefasadan ataupun kezaliman yang manusia lakukan sementara hidup. Allah ni boleh balas balik. Bila kita kenal Allah ni, dia boleh balas balik. Dia bukan sekadar sifatnya pemurah, sifatnya pengasih, namun Allah boleh balas balik. Itu termaktub dalam kesempurnaan bagi sifat-sifat ataupun afaal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tarikah ataupun jalan yang pertama iaitu kita bila ada ilmu, kita beramal dengan ilmu. Bila kita beramal dengan iman yang sebenar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbullah insya-Allah rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Cuma persoalannya bagaimana nak kenal Allah. Ni metod mana, manhaj mana, sukatan mana yang kita kenal Allah. Saya setelah sedikit berpengalaman dari segi menghadiri dalam daurah tafsir, dan kita juga mendengar syarah-syarah kitab tauhid dan sebagainya, saya lebih cenderung bagaimana jalan yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW mengenali Allah. Rasulullah SAW diperkenalkan oleh Allah berdasarkan nama maupun sifat dan afalnya, wasilah dengan apa? Ilmu wahyi. Ilmu yang disebut ilmu Al-Quran. Sejak turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka di situlah Rasulullah dididik, ditarbiah oleh baginda, oleh Allah Azza wa Jalla. Di situlah mula Rasulullah SAW mengenali secara tepat bagaimana nama, sifat dan afal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bila kita baca
kemudian kita tadabbur Al-Quran, kita akan kenal Allah. Kita lihat dalam seringkas seumpama bacaan dalam satu ayat ataupun bermula dengan satu kalimah, bila disebut nama Allah, Allah tu saja maknanya satu sifat yang maha azim, merangkumi semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa Allah bila disebut oleh para insan maupun hamba-Nya, maka jiwa dia akan tenteram. Ini hikmah bila mana seseorang itu sebut nama Allah, 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 ataupun Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan bagaimana subhanallah, bagaimana dalam sesingkat satu ayat berada pada suratul Baqarah ayat 255, iaitu ayatul kursi. Bila kita baca, kita tadabbur, kita baca kitab tafsir, bukan sekadar kitab terjemahan harfiah ayat itu, kita baca kitab terjemahan Al-Quran. Tapi bila kita menyelami mutiara Al-Quran itu dengan wasilah kitab tafsir, kemudian dibimbing oleh guru yang alim, yang takasuh dalam bidang tafsir, Masya Allah, kita akan dapati huraian tentang ayat 255 itu pun telah disyarah dengan baik dalam tafsir tafsir Ibn Kathir, beberapa tafsir yang masyhur, yang lain. Kita akan dapati betapa azimnya Allah. Allah memperkenalkan diri dia dalam satu ayat, iaitu 255 ayatul kursi. Disyarahkan oleh alim ulama menyatakan ada 17 Ismullahil Azam. Di waktu kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala, ada sana pada wakaf yang terakhir dalam ayatul kursi sifat Allah yang memelihara, wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak berat bagi Allah memelihara, tidak ada masalah bagi Allah memelihara perihal langit dan bumi, hatta urusan-urusan yang berkaitan dengan langit maupun bumi ini, maupun hal-hal yang berlaku di antara keduanya, termasuk hal ehwal makhluk ciptaan Allah, termasuk kehidupan kita insan ini, manusia, maupun kehidupan alam-alam yang lain ciptaan Allah, dalam penjagaan pemeliharaan Allah, dalam ilmu dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Subhana Rabbiyal Azim. Bila kita baca, kita hadirkan hati dengan memahami apa yang kita baca, dan kita semak balik apa itu. Mungkin boleh rujuk beberapa kitab yang mensyarahkan nama-nama maupun sifat Allah. Waktu itu bila kita sebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia. Dia Al-Hayyu, yang sentiasa hidup, yang maha hidup, yang sentiasa hidup. Al-Qayyum, yang terus menerus menguruskan makhluk berdiri dengan sendiri. Dan bila kita sampai seumpama pada wakaf, pada ayat yang seterusnya, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, la ta'khuzuhu sinatun wa la naum, tidak dipengaruhi rasa mengantuk dan tidur. Sifat Allah, hatta bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini natijah daripada ibrah ayat la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Allah ni mengawasi makhluk Dia, termasuk manusia. Kalau CCTV pun ada had limited dia. Habis ada berlaku short wire, maka terpadamlah CCTV itu, ataupun manusia boleh tutup CCTV itu dengan keadaan-keadaan tertentu. Namun dalam pemeliharaan Allah yang menjaga alam ini, tidak terlepas sedikit pun, sesaat pun, betapa Allah maha mengetahui hal-hal maupun urusan-urusan maupun kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan saya dan kita semua. Jadi untung manusia ni lemah. Sebelum
Mengantuk tabiatnya sebelum tidur manusia ni mengantuk. Begitu juga makhluk yang lain. Namun bagi zat Allah, sesempurna sifat bagi dia, Masya Allah, dia menguasai alam ini, termasuk alam kehidupan kita. Dan disebut di sini, dia juga mengerti bahawasanya sekiranya yakni hamba kepada Allah mengetahui bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala hendak membinasakan seluruh makhluk di bumi ini, pasti tidak ada yang dapat menolaknya, dan itu pun tidak akan menyebabkan kerugian sama sekali bagi zatnya. Tetapi ada kalanya timbul ketakutan itu adalah disebabkan sudah terlalu banyaknya dosa yang dilakukan kerana banyaknya maksiat yang terus dikumpulkan. Dengan maksud apa pengertian oleh musannaf kitab ini, Allah ni, sebelum kita memahami kaedah kedua menimbulkan rasa takut kepada Allah, iaitu betapa Allah ni maha berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dia boleh binasakan apa pun ciptaannya, termasuk seluruh alam ini. Telah terbukti suatu ketika nanti bagaimana Allah akan melenyapkan, memusnahkan alam ini bila mana Allah perintah malaikat Israfil. Bila mana Allah memerintah malaikat Israfil dengan perintah kali yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama, terbukti secara dalil, dalil nakli, yakni dalil Al-Quran maupun keterangan hadis-hadis Nabi SAW, telah terbukti kita beriman dengan kitab Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, akan lenyap dunia ini apabila tiupan sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka lenyaplah. Alam ini akan lenyap. Bumi ini bukan sekadar berlaku zalzalah, kegoncangan, tapi akan berlaku al-qari'ah, berlakunya qiyamah, al-haqah, berlakunya hari, bagaimana juga dalam surah disebut al-waqi'ah, al-waqi'ah, hari pembalasan dan sebagainya. Subhanallah, berlakulah apa yang akan berlaku satu hari nanti. Semua manusia akan lenyap, termasuk malaikat maut pun akan menarik nyawanya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat bagi Allah, azimnya Allah boleh membinasakan seluruh makhluk ini. Apatah lagi yang kita bimbang dalam tempoh tertentu ini, iaitu virus, coronavirus. Semua ini makhluk ciptaan Allah. Allah boleh maha berkuasa di atas setiap yang diciptakannya. Maka kita, yang penting bagi kita, kita tawaduk dan tunduk dan patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut oleh pengarang kitab ini menyatakan timbulnya rasa takut adalah disebabkan yang kedua, iaitu kerana terlalu banyaknya dosa. Banyaknya dosa. Seseorang itu bila dia merasakan dia pendosa, maka dalam dosa itu berlakunya kerana apa? Kerana maksiat yang dilakukan dah berkumpul. Kita lihat secara hukum fi'li, ataupun boleh kita ambil contoh yang mudah. Bila kita simpan sesuatu, bermula dengan simpanan yang pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, dia akan menimbul. Terkumpullah satu perkumpulan itu, sehingga dah dia boleh memenuhi kantongan. Duit shilling dia diletak secara harian, ataupun duit ringgit hatta diletak dalam tabung, sampai suatu hari nanti akan penuh tabung ni. Begitulah dalaman manusia ini apabila berlakunya amal-amal maksiat, kemungkaran, melanggari syariat Allah. Titik-titik bibit hitam noda dosa itu bertitik dalam hati. Maka akan makin lama makin melakukan maksiat kepada Allah, makin akan jadi sesak di dalam hati, menyebabkan hati tidak tenang. Hati tidak tenang. Jadi apabila telah banyak maksiat kepada Allah yang nisbahnya dosa, maka timbul. Dengan rahmat Allah, sekiranya Allah nak baikkan seseorang ini, Allah beri ilham yang baik padanya. Dia mula berfikir, bertafakur,
dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh memilih pendosa menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah sehingga naik maqam dia sebagai orang yang melakukan kerja amal, mempertingkatkan amal, iaitu dinaikkan sebagai orang yang disucikan Allah, kemudian dia melipat gandakan amal kebajikan yang telah banyak ditinggalkan. Dengan maksud apa pengertian yang kedua ini? Iaitu timbul rasa takut kerana mengenangkan dosa. Mengenangkan dosa yang dilakukan. Mudah-mudahan dan kita semua, kita ni bila rasa tak cukup, tak sempurna, alhamdulillah, itu tanda orang beriman. Jangan kita rasa kita ni serba cukup, kita ni rasa serba kemas dah. Rasa dah semua dah ada. Jadi kita pun rasa relax, happy go lucky, never mind. Maknanya boleh pergi ke hulu ke hilir dan sebagainya. Namun demikian adalah jalan yang selamat apabila kita merasakan diri kita ni ada salah laku ataupun ada kekurangan pada diri kita. InsyaAllah Allah akan ilhamkan rasa keinsafan kepada Allah. Setelah kita rasa sikit demi sikit rasa keinsafan, begitu juga seumpama dosa yang terhimpun selama ni, bila keinsafan ada dalam hati seseorang, dia mula akan rasa takut betapa maksiat itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tarikah, jalan yang kedua untuk kita rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila dosa, money exchange, tukar balik kepada dosa ini, iaitu azab, seksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita lihat betapa di dunia ini pun kadang-kadang dosa berbayar tunai. Dan saya berpesan pada diri saya dan kita semua, antara dosa yang Allah segera bayar tunai iaitu dosa kita kepada mak dan ayah kita, ibu dan bapa kita. Anak-anak, kita lihat bagaimana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan betapa tanda-tanda akhir zaman ini apabila anak-anak menjadi tuan kepada ibu bapa. Apabila anak-anak menjadi tuan kepada ibu bapa, apabila penderakaan kepada ibu bapa ini berlaku, berluasa di sana dan sini, memang berlaku sekarang ini, telah berlaku sekarang ini. Maknanya kebanyakan, kalau tidak tertib dengan ilmu, dengan iman, kita beramal, Masya Allah, mudah-mudahan saya dan kita semua waliyahzubillah terlindung daripada melakukan penderakaan pertama, waliyahzubillah, penderakaan kepada Allah. Dan satu lagi, kita kena hati-hati penderakaan kepada ibu dan bapa. Ini di antara dosa-dosa yang besar. Ya Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun dengan sekiranya meminta maaf ataupun meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua tadi, khulasahnya yang kedua iaitu timbul rasa takut kepada Allah ni apabila kita rasa kita ni berdosa. Maksiat ni telah dilakukan selama ini, maka kita rasa insaf, maka kita rujuk balik kepada Allah. Bacalah Sayyidul Istighfar pada malamnya, pada siangnya, bacalah ayat-ayat lain ataupun lagu boleh hafal, takkanlah Sayyidul Istighfar ni tak boleh hafal. Tak? Walaupun kita dan kita semua ni merangkak-rangkak nak kenal Allah ni, pada asal pun merangkak-rangkak, bukan boleh terus berjalan, berdiri dan berjalan saja, tapi kita kena proses pentarbiahan ini, sukatan manhaj yang kita ambil daripada metod perjalanan Rasulullah SAW mengenali Allah. Maknanya Rasulullah dalam keadaan tertib. Daripada asal Rasulullah manusia biasa, kemudian Rasul diberi ilmu Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka kemuliaan Muhammad sebagai Nabi Allah, turunnya nubuwah, kenabian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak berapa lama selepas itu turun juga satu perintah, ku ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, berilah, bangun dan berilah peringatan. Maka martabat kemuliaan Nabi sebagai Nabi tadi naik kepada maqam Rasul Allah, dipertanggungjawabkan untuk menyampai.
Jadi risalah agama ini kita kena faham dengan baik, satu untuk diri kita, dan kita kena manfaatkan apa yang kita dapat. Balighu anni walau ayah. Rasulullah telah tinggalkan suatu nasihat, wasiat yang terpakai. Seringkasnya Rasulullah sebut, walaupun hadis itu panjang, singkatannya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan disebut di sini, dinyatakan namun demikian, ada kalanya disebabkan oleh kedua-dua perkara di atas itu adalah dengan makrifah pada zatnya, dan juga kerana terlalu banyak maksiat, malahan ditambah pula dengan kesedaran tentang keburukan diri sendiri. Insaf dengan keagungan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak memerlukan apa-apa daripada makhluknya. Tidak pula diminta untuk bertanggungjawab mengenai apa-apa saja yang dilakukan olehnya. Sedangkan seluruh makhluk akan ditanya tentang amalan masing-masing. Amalan masing-masing. Subhanallah. Dinyatakan kedua-dua perkara di atas itu yang makrifahnya timbul kepada Allah, pengetahuan timbul kerana Allah. Pertama, kerana apa? Kerana mengenali Allah berdasarkan nama, sifat dan af'alnya, dan dalam masa yang sama timbulnya rasa kesedaran tentang keaiban diri, keburukan diri. Timbulnya rasa takut kerana keagungan Allah. Allahu Rabbi. Sebenarnya dalam bab yang menyatakan bab tafakur, berfikir, ada disyarahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ni, bab tafakur pada ayat sandaran ayatnya, iaitu wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah Az-Zariyat, seingat saya, kalau tak silap saya, surah Az-Zariyat ayat ke-20, 21 ke ataupun 22. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana apa tadi? Tidakkah kamu perhatikan pada diri kamu sendiri? Allahu Rabbi, Allah ciptakan kita semua ni sesempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana keindahan, kesempurnaan bagi sifat manusia ni, sebaik-baik kejadian Allah cukupkan. Tubuh badan kita ni ada dua telinga yang mendengar, ada mata, 2 biji mata yang melihat, ada rongga mulut, ada lidah yang bercakap, ada tangan, ada 2 tangan, ada 2 kaki. Bagaimana struktur dalaman pula, ada 2. Otak tu sendiri ada kanan dan kiri. Dalam paru-paru pun ada kanan dan kiri. Buah pinggang pun ada kanan dan kiri. Ovari wanita pun ada kanan dan kiri. Ovari wanita itu. Penis, maknanya telur bagi lelaki. Setelah adanya zakat, imbangi dengan 2 telur. Subhanallah. Bukan sekadar 2 tangan dan 2 kaki. Masya Allah. Jadi hikmah daripada Allah, Allah sempurnakan. Dan dalam badan kita ni ada bakteria. Bilion. Bukan jutaan, ada bilion bakteria. Sel-sel hidup dalam badan kita ini. Jadi siapa yang belajar sains perubatan, dia akan meneliti perkara ini. Subhanallah. Bahagian otak saja, ya Allahu Rabbi, Subhana Rabbiyal Azim. Sepatutnya otak yang Allah kurniakan kepada kita ni kita guna pakai. Kita guna pakai dengan sebaiknya. Hatta kalau malas, sangat malas dalam melakukan ketaatan, sekurang-kurangnya otak ni berjalan. Otak ni berjalan. Ada satu amal, duduk diam tapi ada amal, iaitu amal berfikir. Berfikir sejenak tentang berkaitan dengan ayat Allah. Bagaimana Allah nyatakan pada surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar li ayati li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, selisih bergantinya malam dan siang. Malam tadi malam bertukar jadi cerah siang ini. Ni tanda apa? Tanda-tanda tanda-tanda kerahmatan, keagungan, kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi masing-masing ada akal fikiran. Cuma kita nak
guna pakai otak kita ini supaya dalam keadaan yang tertib, dalam keadaan kita boleh gunakan akal ini dengan bijaksana. Saya suka menyatakan, buatlah keputusan yang bijaksana dalam kehidupan ini, dan insya-Allah daripada kita, kesan daripada kita buat keputusan yang bijaksana di dunia yang sementara ini, natijahnya Allah yang Maha Bijaksana Al-Hakim membalasi setiap amal perbuatan yang kita buat kerana takut kepadanya. Dan disebut di sini di antaranya, iaitu hal inilah yang dapat menimbulkan rasa takut dalam jiwanya. Sekadar apa-apa yang diisafi itu merupakan besar kecilnya rasa takut yang dimiliki. Oleh sebab itu, pedoman yang diambil adalah bahawasanya orang yang paling takut adalah orang yang paling mengetahui dan paling menginsafi keadaan dirinya dan juga bagian dia dengan keadaan Rabbnya. Ini secara khulasah dalam memahami kaedah apa, bagaimana nak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kalau kita kembang luaskan lagi, untuk rasa takut kepada Allah ini disyarahkan oleh isi kitab yang lain. Para tokoh ilmuwan yang lain pun telah mensyarahkan dengan baik. Seingat saya, dalam kitab Ihfazillah Yahfazka, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyatakan, untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah itu ada beberapa keadaannya. Salah satunya iaitu kita kita menziarahi apa? Menziarahi tanah kubur. Menziarahi perkuburan. Biasanya orang ziarah kubur ni apa? Biasanya boleh jadi setengah orang tu dia akan menangisi si mati. Sebenarnya hakikat sebenarnya orang yang mati ni sebenarnya mati kerana coronavirus ni, kata isu kebanyakannya ada segelintirnya daripada jemaah tabligh ataupun individu-individu tertentu, dan bukannya mesti jemaah tabligh yang mati kerana coronavirus ni. Allahu Rabbi, subhanallah, rupanya makhluk Allah yang disebut coronavirus ni dia tak mengenal siapa. Orang yang serendah-rendah pangkat sampai setinggi-tinggi pangkat. Terbukti bukan? Pada publik ini telah berlakunya merebaknya virus coronavirus ni sampai di kampung-kampung pendalaman ataupun di taman maupun di bandar dan sebagainya, dan tidak mengenali siapa pun di kalangan manusia ni. Telah berlaku jangkitan, berlaku di istana. Di istana. Bukan istana di Malaysia saja, petugas-petugas di istana di Malaysia saja telah berlaku jangkitan. Bukankah telah berlaku putera Charles ni lagi? Putera Charles di United Kingdom ke di mana tu? Di Eropah sana. Dia sendiri mengalami satu wabak, iaitu wabak kesan daripada coronavirus. Begitu juga beberapa tokoh tidak mengenal pangkat dan darjat, termasuklah doktor sendiri, para perawat sendiri pun ada dijangkiti sehingga membawa maut. Jadi khulasahnya kita dapati, kita kena ambil ibrah ini. Sebenarnya hakikat tentang kematian tu bukan orang mati ni, yang mati tu katalah di kalangan orang yang beriman. Kita lihat rekod di Malaysia ni ada kematian demi kematian. Kita dapati yang mati itu sebagainya orang-orang yang baik. Apakah kita nak memandang mereka ni dengan pandangan sinis, pandangan meremehkan ni kesan daripada pembalasan Allah? La. Telah berlaku wabak ta'un di kalangan sahabat-sahabat di hayat ketika zaman Rasulullah SAW, zaman Khulafa Rashidin. Bagaimana ada sebahagian sahabat mati kerana ta'un, dan mereka telah dinisbahkan berdasarkan riwayat hadis mereka adalah syuhada, syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka pun tidak mahu mati. Mereka pun tidak mahu mati kerana wabak tu. Tapi dengan syarat kita kena usaha. Usaha tu takdir.
usaha pun takdir, bukan segah bulat-bulat, tidak. Dah kita tahu sempat itu mudarat, jangan kita pergi. Kerana ada petunjuk agama, petunjuk berdasarkan Al-Quran maupun hadis Nabi, maknanya usaha ini adalah satu takdir. Termasuklah berubat pun adalah satu takdir. Dan semuanya mengikut takdir, ketentuan Allah sejak azali. Maka kita tertib, selagi mana usaha gunakan akal yang waras untuk buat keputusan, insya-Allah maknanya, saya ulang balik peristiwa kita ketika kita pergi ke tanah kubur tadi, bukan sekadar kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlul diyar, dengan lafaz-lafaz tertentu seumpama mendoakan ahlul barzah. Namun demikian, yang aulawiyatnya, yang utama juga kita menginsafi diri kita. Suatu hari nanti kita akan juga bersemadi di tanah kubur. Dan digambarkan bila kita baca kitab-kitab hadis, kita baca Al-Quran, adanya suara ahlul barzah. Adanya suara siapa? Suara ahli nar, ahli neraka Allah dalam alam termaktub dalam kitab Allah. Bagaimana suara-suara ahli barzah maupun ahli neraka ada dalam kitab Allah. Maka kita flashback balik bila berada di tanah kubur ni, mudah-mudah fikir suatu hari nanti aku pun akan masuk dalam tanah kubur ni. Apa yang aku miliki sekarang ni, sama ada rumah ke, kenderaan ke, hatta tanah dan sebagainya, hatta apa saja Allah kurniakan, pasangan maupun anak, menantu, cucu dan sebagainya, semua ni rupa-rupanya satu hari nanti Allah akan tarik semuanya bila sampai nyawa ni sampai ke halkum. Kerana ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah, falaula iza balagatil khulkum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum disebut dalam surah Al-Waqi'ah, falaula iza balagatil khulkum falaula iza balagatil khulkum wa antum hina izin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum. Apa itu? Allahumma salli ala Muhammad. Digambarkan bagaimana bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat maut, nyawa ni ditariknya ketika sesi manusia ni mengalami sakarat. Siapa yang mengetahui dalam kita ini tidak ketahui, melainkan yang dekat dengan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu manusia kita tidak mampu melihat, melainkan ada satu peristiwa urusan dengan ilmu dan takdir Allah atas perintah Allah berlakunya, perintah penarikan roh daripada jasad manusia. Di waktu itu manusia tidak mampu melihat, melainkan melihat dengan ilmu, dengan iman. Betapa adanya malaikat datang menjemput rasmi. Mati-mati ni sebenarnya hakikatnya perpindahan roh, keluarnya roh daripada jasad. Roh ni satu makhluk yang kekal abadi ciptaannya, tak akan mati, melainkan dia akan kekal, sama ada natijah dia di dalam syurga ataupun di dalam neraka Allah waliyazbillah. Ada di kalangan manusia ni sampai apabila dalam tempoh ujian ini ada yang sampai hilang punca, stres, lebih baik mati, maka dibunuh. Dia membunuh dirinya sendiri. Buat sesuatu sehingga membunuh diri dia. Daripada aku hidup baik mati. Jadi ucapan sebegini adalah tanda putus dengan rahmat Allah. Dia memutuskan hubungan dia dengan Allah. Sedangkan orang yang beriman, apatah lagi orang berilmu, kita ada Allah. Innallaha ma'ana, bersama kita ni ada pihak yang ketiga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada Allah. Insya-Allah dalam peperangan pertempuran dengan makhluk ni, termasuk coronavirus ni, kita tawajuh kepada Allah, minta Allah yang takbir. Insya-Allah bila Allah takbir dengan rasa takut kepada Allah, dia akan memandang
wajah hamba-hambanya, memandang ke dalam hati hambanya. Siapa yang taat, insya-Allah Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa, orang yang mempertikatkan amal dan sebagainya. Jadi untuk yang terakhir pada pagi ini, seperti mana saya ucapkan pada mukadimah tadi, kita ambil sedikitlah kata-kata hikmah daripada Al-Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan antara kata-kata hikmahnya, iaitu ilmu agama adalah memahami jalan menuju akhirat yang dapat diketahui dengan kesempurnaan dan kebersihan akal. Ini kata-kata hikmah dia. Saya ulang balik, ilmu agama adalah memahami jalan menuju akhirat yang dapat diketahui dengan kesempurnaan dan kebersihan akal. Maksudnya apa? Kita nak kena faham agama dengan ilmu. Dengan cara apa? Memaham. Hasil daripada kita faham agama ini, sebenarnya kita telah memahami hakikat bagaimana jalan untuk menuju akhirat. Dengan jalan bagaimana? Dengan jalan kita guna akal yang sempurna ini. Dan kebersihan hati kita, hati nurani ini, kesan daripada ilmu, tarbiyah ilmu, hati kita akan bersih, akal fikiran kita akan berfikir dengan bijaksana, sampailah kita akan berjalan menuju ke hari akhirat. Dan kita sebenarnya menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika qad'an famulakih. Itu sesungguhnya manusia ini dalam keadaan berusaha keras menuju Rabbnya, famulakih, kamu akan menemuinya. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, bukan? Subhanallah. Ini jalan agama yang kita kena faham dengan baik, kerana jalan agama ini jalan untuk menuju ke akhirat. Inilah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faham agama ni dengan wasilah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu menempuh jalan ke akhirat adalah sukar dan banyak tipu dayanya, tanpa penunjuk jalan dan teman. Adapun penunjuk jalannya adalah para ulama. Masya-Allah, ini pun penting. Ulang sebut, menempuh jalan ke akhirat adalah sukar dan banyak tipu dayanya, tanpa penunjuk jalan dan teman. Adapun penunjuk jalan itu adalah para ulama. Jadi peranan para ulama, kita kena ada guru pembimbing. Kita kena ada guru pembimbing, kerana guru pembimbing ini pada diri dia ada rasa takwa. Bukankah disebut bagaimana para ulama ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang, yakni dan takut, yakni melanggar perintah Allah daripada sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut kepada Allah daripada kalangan hamba-hambanya, hamba-hambanya hanyalah yakni orang-orang yang berilmu, yakni para ulama, orang yang berilmu. Maka kita kena ada guru dalam menghayati urusan akhirat ni. Kita kena ada penunjuk jalan kita. Pertama, guru kita yang sebenarnya adalah Allah dan awliya Allah, para Rasul Allah, terutamanya baginda Nabi SAW dalam memahami agama Islam yang kita anuti, yang syumul ini. Dan yang seterusnya, kita kena ada bimbingan guru, para ulama membimbing kita. Kerana ulama ini al-ulama warasatul anbiya. Maka ulama lah penunjuk jalan bagi dan teman. Kalau kita tidak sempat bersama ulama, maka kita bersama berdamping dengan orang-orang yang soleh, yang ittiba akan didikan ulama, yang ulama itu sendiri ittiba akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya petunjuk jalan daripada para ulama, insya-Allah maknanya jalan ke akhirat ini walaupun sukar, insya-Allah kita akan makin lama makin matang dalam menghayati agama ini, dan kita akan beramal dengan ilmu, kita akan beramal dengan iman, kita beramal, jadi tingkatan amal itu naik kepada maqam yang
yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dinyatakan yang ketiganya, orang yang tidak berilmu hatinya menjadi sakit dan kemungkinan hatinya akan menjadi mati. Subhana rabbil azim wa iyyazubillah. Dinyatakan oleh kata-kata hikmah Imam Al-Ghazali ini, menyatakan orang yang tidak berilmu hatinya menjadi sakit dan kemungkinan hatinya akan mati. Minta perlindungan Allah. Jadi khulasahnya nak menyatakan apa? Di antara yang ketiga ini, iaitu kena isi ilmu di dada kita ni. Satu makhluk ciptaan Allah, yakni hati sanubari, hati nurani ni. Kena masuk ilmu. Ilmu ini kita kena dapat dengan membaca. Ilmu juga dapat dengan kita menyaksikan, musyahadah peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan mata kita. Kita gunakan akal fikiran kita betapa ada kalanya ilmu ini diperoleh dengan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Kerana Allah nyatakan wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Ada tanda-tanda kebesaran Allah kita lihat pada alam ini, betapa azimnya Allah menciptakan langit. Subhana rabbiyal a'la, menciptakan gunung ganang, menciptakan bumi ini yang dihamparkan begini. InsyaAllah satu ketika nanti saya akan syarahkan betapa azimnya Allah di bumi ini, diciptakan dengan macam-macam ciptaannya, bukan sekadar manusia, termasuk pokok-pokok, termasuk bila pokok dah matang dia akan berbunga dengan macam-macam kala bunga, dengan bermacam-macam bau bunga, dengan bermacam-macam khasiat bunga. Pada bunga ada remedi. Siapa yang belajar homeopati, dia akan dapati betapa banyaknya sumber alam ini sebagai remedi, penawar. Remedi, penawar. Masya Allah. Jadi tengok bunga pun, subhana rabbil azim, kita boleh bertasbih kepada Allah. Apatah lagi alam yang luas terbentang ini, kita mentakzimkan Allah dan merupakan alam ini merupakan sumber rezeki kita. Dan disebut tadi, jangan sampai tahap hati ini tidak dipenuhi dengan ilmu, melainkan dengan ilmu lah. Bila kurang ilmu, hati jadi sakit dan kemungkinan hati itu akan mati. Badan cukup sifat, tapi hatinya mati. Di antara tanda hati mati ni apabila meninggalkan segala apa-apa saja yang Allah perintahkan. Ramai lagi masih yang tidak sempurna solatnya. Ramai lagi masih meninggalkan solat, masih meninggalkan puasa di bulan Ramadan tahun yang lepas. Maka azamlah, musibah yang berlaku ini pengajaran yang baik buat kita. Dunia ni hampir kepada satu demi satu janji Allah. Kita buatlah persiapan untuk negara akhirat, dan insya-Allah kita dengan ilmu kita beramal. Dan yang terakhirnya, secara khulasah pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala membentangkan jalan sebagaimana telah dilalui oleh orang-orang yang terdahulu, dengan rasa takut kepada Allah dengan berbagai keadaan cara dan keadaannya. Maka kita ambillah beberapa jalan tadi. Yang pertama tadi sebagai suatu ulangan khulasah kesimpulannya, yang pertama, bila kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa. Bila kita kenal Allah tu siapa, kita ni siapa, kita akan rasa takut kepada Allah. Dan dalam yang sesama, yang keduanya, kita menginsafi diri kita. Kita ni serba kekurangan, perlukan hikmat sokongan daripada Allah. Allah memperbaiki diri kita. Minta tolong Allah agar Allah kita ni sentiasa ingat kepadanya, mensyukuri akan nikmatnya, dan perbaguskanlah ibadah kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanallah. Dan dalam masa yang sama, kita boleh menuruti jalan-jalan orang-orang yang soleh, yang mengikuti akan sunnah Rasulullah SAW. Kita mendengar nasihat-nasihat ulama, nasihat agama, insya-Allah akan dekatlah hati kita kepada Allah dengan wasilah dengan rasa takut kepadanya. Dengan rasa takut kepada Allah inilah sebenarnya membentengkan diri kita ini melakukan perkara-perkara yang sia-sia maupun perkara-perkara yang maksiat kepadanya. Kepada diri kita lakukanlah dengan bijaksana. Kita guna pakai nikmat yang ada ni, telinga yang mendengar, mata yang melihat,
lidah yang bercakap, tangan dan kaki boleh diguna pakai. Walaupun dalam keadaan kuarantin sebegini, kita boleh mengguna pakaikan segala panca indera ini dengan baik. Walaupun duduk bersarang di rumah, di lokaliti masing-masing, namun ada usaha yang boleh kita guna pakai sambil pegang handphone. Boleh kita meneliti beberapa nukilan ataupun bicara agama di YouTube. Dengarlah apa-apa yang bermanfaat, insya-Allah tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Semua amal kebajikan yang kita buat ni nilai kita buat dengan kalimah basmalah dan kita ada niat kerana Allah. Niat ni tak ada siapa yang tahu, Allah saja yang tahu. Rahsia kejujuran, keikhlasan pun tak ada siapa yang tahu, Allah yang tahu. Maka di antara amalan yang tinggi di sisi Allah iaitu kita nak raih redha Allah. Insya-Allah dengan nak raih redha Allah atas amal kebajikan kita buat, maka di suatu hari nanti di Yaumul Mahsyar Allah akan selamatkan kita daripada fitnah banjir keringat manusia di padang mahsyar, dan kita akan dinaungi oleh Allah. Mudah-mudahan saya dan kita semua termasuk dalam 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di padang mahsyar. Jadi saya merasakan panjang pada pagi ini. Yang lebih-lebih itu yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu kelemahan saya dan kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukanlah amal yang soleh yang menatijahkan rasa takwa kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, dan berhati-hati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup dengan sedikit lafaz ini, cuba ikut ramai-ramai yang ada ini sebagai iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah timbulkan kemanisan iman dalam dada dan hati nurani kita. Kita bertasdik, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka wal-'afiyah fil hayatid dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia di mana jua mereka berada. Ya Allah, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum ya arhamar rahimin. Wasilah dengan amal ketaatan di sisimu ya Allah, kami menyerahkan segala urusannya ke hadratmu jua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berlindung dengan rahmahmu daripada kemurkaanmu ya Allah. Ya Allah, akhirkanlah umur kami kesudahan yang baik. Janganlah engkau akhirkan umur kami kesudahan yang tidak baik ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kedua dan ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semenjak kami masih kecil ya Allah. Rabbana atina min ladunka, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله. Jazakumullahu khairan jaza atas perhatian. Wallahu alam, Allah sajalah yang maha mengetahuinya. Siru ala barakatillah. Allahumma salli ala Muhammad.